Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bertemu sekali lagi dalam Rantau Memilih, dan pada petang ini saya akan memfokuskan bagaimana kempen yang sedang berjalan ini di hari-hari terakhir, bagaimana pihak yang bertanding memfokuskan kepada undi Melayu, kerana undi Melayu agak signifikan biarpun tidak menjadi majoriti yang begitu besar berbanding di Semenyih ataupun di Cameron Highland, tetapi sekitar 54% hingga 55% itu cukup jika mana-mana pihak dapat memberi undi majoriti, dapat menguasai undi majoriti Melayu, mungkin mereka akan menjadi pemenang pada 13 April ini. Kalau ikut catatan pada Pilihan Raya Umum ke-13 dan juga Pilihan Raya Umum ke-14, Tok Mat menang selesa di kawasan undi Melayu. Biarpun tidak bertanding pada Pilihan Raya Umum ke-14, tetapi undi yang datang dari PDM-PDM di N27 rantau ini untuk ke Parlimen Rembau menunjukkan penurunan yang agak ketara berbanding apa yang Tok Mat perolehi pada PRU ke-13. Adakah undi Melayu yang beralih itu sudah kembali kepada Tok Mat pada Pilihan Raya Umum ataupun Pilihan Raya Kecil N27 pada 13 April ini. Jadi bersama saya Prof. Dr. Siva Murugan Pandian dari Universiti Sains Malaysia. Mungkin Prof. Siva pun dah berkampung di rantau ini. Melihat senario dalam kempen berbaki hanya 1-2 hari ini, adakah Prof. Siva melihat ada peralihan yang signifikan apa yang diperolehi oleh Tok Mat pada Pilihan Raya Umum ke-14 lalu, iaitu undi kepada Khairi Jamaluddin di Rembau berbanding apa yang diperolehinya pada Pilihan Raya Umum ke-13 dan untuk 13 April ini? Kalau kita lihat apa yang beliau perolehi pada 2013, jelas hampir 67% memberikan sokongan yang amat besar kepada beliau, dan saya percaya itu akan menjadi satu titik tolak kepada usaha untuk mempertahankan undi dalam kalangan pengundi Melayu. Tapi dalam konteks rantau ini, kita harus melihat pilihan raya kecil lazimnya menyebabkan kesemua parti pihak, parti dan juga jentera, guna tenaga, semuanya berpusat ke satu kawasan. Bermakna masing-masing, baik Parti Barisan Nasional ataupun Parti Pakatan Harapan, akan cuba untuk memobilisasi sokongan, mencari sokongan walau dalam satu undi sekalipun. Di peringkat permulaan, kalau kita lihat pada 30 Mac sehingga ke hari ini, memang ada satu pergerakan dalam usaha untuk memastikan bahawa undi dalam kalangan orang Melayu itu dapat diperolehi sebanyak yang mungkin. Bagi saya, setakat hari ini, Tok Mat masih selesa dalam kedudukan pengundi Melayu. Kalau kita ke Kampung Sega, kalau kita ke Kuala Sawah, kalau kita ke Seliau, kalau kita ke Taman Tunku Jaafar, Taman Pasir Mas dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa beliau berada dalam kedudukan yang selesa. Barangkali 2 hari yang terakhir ini, itulah usaha yang akan dilakukan oleh Pakatan Harapan sama ada mampu untuk memastikan bahawa komposisi etnik itu dapat dipertingkatkan. Dan saya percaya dalam konteks 2 hari terakhir ini, apa yang akan dilakukan adalah mungkin sebagaimana yang kita lihat sejak hari Selasa, pembunuhan karakter yang berlebihan. Mungkin tidak ada isu yang rapat dengan pencapaian, track record beliau yang boleh dikatakan amat dekat di hati para pengundi. Tapi sekarang kita lihat serangan dilakukan kepada pembunuhan karakter bersifat peribadi. Apakah itu sama ada akan menyebabkan simpati meningkat kepada Tok Mat ataupun di sebaliknya? Okey. Politik kenang jasa, politik balas budi, itu senang di bibir setiap pengundi yang kita jumpai di rantau ini, termasuk kelompok majoriti Melayu, kelompok India, kelompok Cina dan juga orang muda di rantau, kerana mereka biasa dengan Tok Mat, hampir 4 penggal sudah berkhidmat di sini. Tetapi di dalam kelompok majoriti Melayu juga seolah-olah biasa kita sinonimkan ataupun asosiasikan dengan kekuatan UMNO Barisan Nasional, dan trennya ketara selepas UMNO dan BN menang di Cameron Highland dan juga di Semenyih. Tetapi apabila di rantau, ada seolah-olah satu lapisan yang perlu juga kita baca. Ia tidak uniform, dia tidak ataupun boleh katakan homogeneous. Di dalam orang Melayu pun perlu dilihat ada kelompok-kelompok, misalnya pemerhati mungkin terlepas pandang bahawa di kawasan N27 rantau ada PDM-PDM tertentu yang sudah sekian lama ada cawangan dan ranting Parti Keadilan Rakyat yang sudah bertapak agak lama. Dan bagaimana kita membaca
adakah Tok Mat terpaksa juga memikirkan 55% itu tidak semuanya akan mengundi beliau untuk N27, tetapi beliau terpaksa juga menjaga kubu kuat beliau di kawasan-kawasan tradisinya. Dalam masa yang sama, kubu PKR dapat ditembusi. Dalam masa yang sama, kelompok bukan Melayu dapat ditembusi sekurang-kurangnya antara 15% ke 20%. Jadi bagaimana congakan ini dalam masa 2-3 hari ini dapat diselesaikan oleh jentera Barisan Nasional? Satu, kita harus lihat dalam konteks di PDM, ada kawasan namakan sebagai putih, kelabu, hitam. Jadi hitam untuk Barisan Nasional bermakna putih kepada Pakatan Harapan. Jadi dalam konteks itu sudah pasti yang sudah bertapak lama ranting PKR itu sukar digugat oleh Tok Mat, dan saya percaya Tok Mat pun tahu di manakah PDM yang benar-benar beliau selesa, di manakah yang kelabu, di manakah yang hitam. Jadi tumpuan sekarang bagi kedua-duanya adalah di peringkat kelabu, di mana mereka rasakan bahawa di kelabu inilah mampu untuk menukar yang berada di atas pagar. Kita juga harus melihat bahawa rantau ini berada dalam rembau, tapi dikelilingi di kawasan Seremban, Linggi, Pedas, Seliau. Jadi kesemua itu juga akan mempengaruhi pola pengundian. Dalam konteks yang sama juga kita lihat ada kelas pertengahan, ada kelas bawahan, dan juga kelas di mana ada yang tinggal di kampung, kawasan taman, di kawasan bandar. Kesemua itu mempengaruhi pola pemikiran pengundi. Tapi bagi saya melihat bahawa adakah percaturan di sini bersifat kepada aura Tok Mat, track record pencapaian, ataupun simpati kepada Dr. Sri Ram yang telah membawa kepada mahkamah. Adakah dalam konteks Pakatan Harapan mahu terus mengekalkan konteks simpati, ataupun melihat bahawa seolah-olah sudah tiba masanya ia harus disinonimkan dengan kerajaan yang memerintah hari ini di peringkat negeri. Jadi ini juga menjadi percaturan kepada kedudukan MB, kerana dikatakan 6 daripada 8 ranting tidak menyokong. Apakah benar atau tidak? Apakah selepas ini ia akan mempengaruhi kedudukan beliau? Kedua, kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, kerana bakal Perdana Menteri berada di negeri Sembilan, di mana kawasan PD juga bersebelahan dengan Rembau. Jadi sudah pasti beliau mahu menggunakan aura beliau, mahu menggunakan hubungan ataupun kedudukan beliau untuk mempengaruhi pola pengundi dalam kalangan pengundi Melayu. Bagi kawasan bukan Melayu, kalau kita perhatikan dalam sekitar 48% ini, majoritinya masih kepada Pakatan Harapan. Saya rasakan dalam kalangan masyarakat Tionghoa, mungkin generasi pertama mungkin akan melihat kepada budi jasa Tok Mat kepada keluarga mereka, kepada anak-anak mereka, itu mungkin diterjemahkan dalam bentuk sokongan. Tapi dalam kalangan pengundi muda yang hampir 41% di bawah umur 40 tahun, itu juga akan mainkan peranan yang signifikan. Tetapi adakah majoriti ini di sini ataupun berada di kawasan luar, apatah lagi mereka dah balik untuk perayaan Chinming dan kemudian baru balik 2 minggu lepas cuti, adakah mahu kembali semula? Jadi kesemua itu harus kita lihat dalam konteks peratusan yang akan keluar mengundi. Jika peratusan yang keluar mengundi dalam 75-80%, itu akan memungkinkan satu persaingan yang jauh lebih besar. Tapi dalam konteks hari ini saya rasakan pengundi Melayu masih lagi bagi saya daripada pemerhatian di beberapa kawasan menyebelahi calon Barisan Nasional Tok Mat yang bukan Melayu, majoritinya masih dengan Pakatan Harapan. Jadi pertemuan di sini adalah sejauh manakah peratusan yang atas pagar ini mungkin dalam 25%, 30% itu mampu untuk menukar ataupun mempengaruhi majoriti yang bakal dimenangi oleh mana-mana calon. Kalau ikut trend semasa Prof. Siva, dalam masa seminggu ini begitu dinamik. Isu character assassination berlaku, isu 10 juta Tok Mat berlaku, isu tabung haji dijadikan sebagai satu isu juga, walaupun ini peringkat nasional dan dikatakan kegagalan kerajaan yang terdahulu, tetapi menjadi satu isu juga dimainkan oleh Pakatan Harapan di rantau ini. Yang terbaru, isu kertas putih Felda. Kalau kita lihat di rantau ini ada dua kawasan yang begitu dekat dengan Felda, iaitu Kampung Sendayan dan juga PDM Sendayan. Dan kita duduk ini pun sebenarnya tanah bekas kawasan Felda. Jadi adakah apa yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ini memberi satu kelebihan kepada mereka, dan adakah ia akan difikirkan oleh pengundi-pengundi Felda dan juga penduduk kampung? Apa jua yang dilakukan oleh pentadbiran yang lalu dengan kegagalan lebih pada 4 bilion dan sebagainya, ataupun ia menjadi satu mungkin reverse attack kepada Pakatan Harapan, bahawa rakyat sekarang ingin melihatkan pelaksanaan, ingin melihat inisiatif untuk mengurangkan apa juga janji mereka
pada pilihan raya umum ke-14. Bagaimana Prof. Siva melihat untuk kawasan Melayu yang begitu dekat dengan Felda, dengan Tabung Haji? Ya, kita harus melihat dalam konteks isu. Ada isu nasional, ada isu lokal, ada isu negeri. Jadi dalam konteks PRK kecil ini, kita lihat Barisan Nasional lebih tertumpu pada isu nasional. Manakala bagi Pakatan Harapan melihat pada isu-isu tempatan. Sejauh manakah isu tempatan ini akan mempengaruhi pola pengundian sehingga mengubah pola pengundian. Sedangkan waktu yang sama juga apa yang dicanangkan oleh Barisan Nasional adalah janji versus tipu. Jadi prestasi yang hampir setahun. Kerana pilihan raya kecil ini merupakan pilihan raya kecil terakhir sebelum 9 Mei yang akan juga melihat Pakatan Harapan meraihkan prestasi setahun. Adakah di sini akan jadikan sebagai penanda aras? Adakah di sini mahu melihat sebenarnya isu-isu itu wujud? Tapi isu yang lebih besar yang harus kita perhatikan adalah isu kos sara hidup, isu harga kelapa sawit. Kalau kita pergi ke kawasan-kawasan ladang, di manakah letaknya harga kelapa sawit? Di manakah kepentingan kos sara hidup? Adakah sudah diubah? Kalau kita duduk di kedai kopi, ini merupakan isu-isu yang banyak diperkatakan oleh mereka berbanding isu sampingan yang lain. Jadi bermakna, kenapakah Pakatan Harapan menggunakan karakter assassination? Saya rasakan untuk mengimbangi isu-isu yang masih tidak dapat diselesaikan. Barangkali merasakan bahawa jika keluar isu-isu seperti ini, ia mampu untuk membawa satu timbang tara yang jauh lebih baik berbanding dengan apa yang pernah kita lihat di Semengih dan juga di Cameron Highland. Kerana isu-isu di Semengih, Cameron Highland masih lagi berputar di rantau, isu etnik, isu agama, isu perpaduan ummah. Kalau kita dengar semula, ini merupakan isu-isu dominan. Kemudian isu tentang kejatuhan saham, ekonomi dan juga kos sara hidup. Jadi saya percaya isu-isu ini masih dominan. Tapi sejauh manakah sebenarnya di dalam konteks 48 jam yang terakhir ini mampu untuk menunjukkan bahawa sudah ada perubahan di peringkat negeri. Mampukah perubahan di peringkat negeri itu mengimbangi isu-isu tempatan dan juga isu nasional? Kerana di situlah saya rasakan pengundi akan melihat inilah pentadbiran baru yang mampu untuk menyaingi sumbangan yang diberikan oleh Tok Mat. Kerana di sini bukan saja pertemuan Tok Mat dengan Dr. Sri Ram. Di sini sebenarnya adalah kalau kita letakkan Tok Mat sebagai bakal Perdana Menteri Barisan Nasional, ia juga berhadapan dengan bakal Perdana Menteri Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu yang sama, Tok Mat juga berhadapan dengan suksesor beliau, pengganti beliau dari Pakatan Harapan. Jadi kesemua itu harus beliau hadapi dan beliau tidak ada imunasi yang pernah ada di bawah pejabat menteri besar. Jadi naratif yang dikemukakan adalah banyak kepada sumbangan beliau untuk mengimbangi apa saja isu yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Dan saya rasakan isu tentang tabung haji, isu tentang Felda, kesemua itu ada sebahagian melihat bahawa itu harus diatasi segera oleh kerajaan hari ini, walaupun kerajaan lepas telah membawa kepincangan kepada isu tersebut, tapi mungkin mereka rasakan bahawa tanggungjawab itu juga harus diambil oleh pihak yang ada hari ini. Okey, naratif Tok Mat politik kenan jasa, politik balas budi. Tetapi bagaimana juga Prof melihat di dalam lapisan itu ada generasi dan juga pengundi yang lebih kritikal, yang lebih taktikal sifatnya. Dan ini juga yang tidak dapat dibaca oleh perai-perai undi dan juga ataupun yang berkempen di bawah sana. Di mana ya betul Tok Mat sudah berjasa, tapi kami ini orang muda, tapi kami ini kelompok minoriti, kami memerlukan payung yang lebih selesa, yang lebih ataupun meyakinkan, iaitu kerajaan yang ada sekarang. Kerana yang mentadbir Negeri Sembilan Seremban adalah Tuan Haji Aminuddin Harun dari Pakatan Harapan. Yang mentadbir kerajaan Putrajaya adalah Pakatan Harapan. Kenapa kami perlu ataupun memperjudikan nasib diri kami untuk membeli rumah, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kos sara hidup yang lebih bagus dengan mengundi Tok Mat? Tok Mat hanya akan menjadi seorang pembangkang yang efisien, yang lantang di Dewan Undangan Negeri Sembilan. Jadi kenapa kami perlu, betul Tok Mat sudah membuat jasa banyak sekali, tidak dinafikan, tetapi kami terpaksa memilih orang yang lebih akan memberi manfaat kepada kami. Jadi taktikal begitu yang suka dibaca oleh peraih undi dan juga mereka yang berkempen di bawah sana. Kemana undi mereka akan diberikan pada 13 April, Prof. Siva? Tidak, saya melihat begini ya, apa yang dinyatakan oleh Tok Mat bahawa beliau mahu memainkan peranan sebagai seorang pembangkang yang mampu memberikan imej seimbang dan imbang kepada kedudukan kerajaan hari ini. Dengan menang kalah Tok Mat,
dia tidak akan mengubah kerajaan negeri. Kerajaan negeri sudah ada 20 kerusi, Barisan Nasional ada 15 kerusi, jadi ia tidak akan mengubah struktur tersebut. Di peringkat pusat juga ia tidak akan berubah. Apa yang mahu dilihat adalah sejauh manakah mampu untuk mengimbangi apa saja dasar yang dibawa oleh kerajaan hari ini. Bermakna apa saja yang cuba ditampilkan oleh anak muda, apa yang dimaukan oleh mereka sebenarnya juga memerlukan seorang yang dapat menyuarakan pemikiran alternatif kepada kerajaan hari ini. Mungkin itu yang mahu disampaikan oleh Tok Mat. Kita juga harus melihat adakah bahawa itu meyakinkan Prof. Siva akan dibeli oleh kelompok-kelompok sebegini? mungkin dalam kalangan mereka yang merasakan bahawa tidak boleh menghisap rokok di dalam restoran lagi, tidak mampu. Yang lantang menentangnya. Itu merupakan sebahagian golongan besar. Kalau kita ke kedai kopi, mereka nyatakan bahawa mereka tidak lagi melihat pelanggan-pelanggan yang boleh duduk lama membeli kerana ada sebahagian tidak mahu keluar ke sana. Alasannya bagus kan, peraturannya bagus. Dan itu dilihat dalam kalangan anak muda. Yang kedua adalah harga minyak misalnya. Adakah berubah? Kerana mereka ini sebahagian besarnya menggunakan motosikal, kereta. Jadi kesemua ini juga mampu mempengaruhi. Bagi saya melihat bahawa isu-isu yang dimainkan sebenarnya merupakan isu-isu yang dirasakan dekat dalam kalangan golongan ini, khususnya anak muda, kerana 40% adalah pengundi anak muda yang di bawah 40 tahun dan sudah pasti mereka telah menjadi kingmaker di dalam pilihan lepas. Tapi kali ini kalau kita lihat trend disemengi dengan Cameron Highland, seolah-olah ada satu tentangan secara mikro untuk menyuarakan rasa tidak puas hati, bukannya menolak kerajaan hari ini, tetapi untuk menyuarakan kebimbangan ke atas beberapa isu yang selama 9 bulan masih tidak dileraikan. Bagi kelompok minoriti seperti kelompok India dan juga kelompok orang Cina di bandar Pekan Mambau dan juga PDM Rantau, adakah mereka akan mengundi taktikal? Kerana betul mereka biasa dengan Tok Mat, tetapi mereka lebih rasional. Apa yang mereka perlu dapat daripada pentadbiran yang baru berbanding mereka memilih Tok Mat? Pandangan Prof. Siva. Ya, sebahagiannya sudah pasti akan berkalih. Bagi saya percaya dalam kalangan generasi ketiga keempat, mereka akan mahukan kerajaan hari ini kerana merasakan kerajaan hari ini boleh mengubah beberapa pembaruan serta kedudukan yang perlu dibawa. Tapi bagi generasi pertama, saya rasakan masih kekal dengan Tok Mat atas nilai budi dengan jasa tadi. Mungkin sebahagiannya juga mungkin akan berubah sedikit. Kalau kita lihat pada PRK di Teluk Intan dulu, ramai anak muda tidak keluar, seolah-olah ada protes secara senyap ke atas beberapa isu yang tidak diselesaikan. Yang keluar adalah dalam kalangan generasi pertama dan kedua. Jadi mungkin trend yang sama boleh berlaku jika Pakatan Harapan tidak berhati-hati. Bagi Prof. Siva, Pakatan UMNO dan juga PAS, adakah ini satu pakatan yang begitu ditakuti, digeruni oleh kelompok minoriti seperti orang India dan Cina? Kerana betul lah naratif UMNO dan PAS, kalau UMNO Melayu bergabung, Melayu bersatu, manfaatnya akan turun kepada kelompok minoriti. Itu pun tidak perlu dipertikaikan, tidak perlu digusarkan, tidak perlu diresahkan. Tetapi dari survei dan juga apabila kita berbicara dengan orang-orang di rantau ini, ada sedikit kebimbangan. Mereka dirasakan, kenapa perlu ada satu gabungan besar-besaran sebegini? Betul, Siva? Ya, kalau kita perhatikan dalam beberapa ceramah pun dinyatakan secara implisit bahawa ianya menjurus kepada perpaduan dalam kalangan ummah di antara PAS dan juga UMNO, dan waktu yang sama dalam kalangan bukan Melayu yang tidak memahami kenapa kerjasama dalam konteks politik itu berlaku, sudah pasti akan ada kebimbangan, keresahan bahawa adakah ini akan meminggirkan golongan-golongan seperti masyarakat bukan Melayu, Cina, India dan yang lain. Di sinilah saya rasakan kalau kita perhatikan ceramah Tok Mat, beliau cuba meyakinkan bahawa di samping adanya ikatan dalam kalangan majoriti, ia juga akan memastikan bahawa yang kelompok bukan Melayu itu tidak akan terpinggir. Malahan jadi penjelasannya jelas apabila Prof. Siva turun ke bawah, diberikan oleh jentera UMNO dan PAS? Bagi saya melihat bahawa itu jelas. Tetapi sejauh manakah mesej itu sampai kepada peringkat-peringkat yang lain? Kerana di tahap itu saya percaya yang akan dilihat adalah sejauh mana beliau telah membantu sekolah rendah jenis kebangsaan misalnya, isu tanah, isu tentang kuil, isu tentang tokon, rumah ibadat dan sebagainya. Mungkin itu yang akan menyimbangi keresahan di sini. Rekodnya sudah ada, terbukti. Kerana beliau dilihat seorang pemimpin yang telah mewakili kesemua kaum ataupun etnik, walaupun ada beberapa video yang diviralkan, tapi waktu yang sama yang mungkin mahu dilihat, dikupas adalah sejauh manakah ianya melihat kepada keseimbangan dalam konteks isu-isu yang dimainkan ketika kempen pilihan raya. Pakatan Harapan sekalipun mereka juga cuma menampilkan suara tengah, kerana dalam konteks di sini ia berbeza dengan Semengih dan Cameron Highland. Di sini 52 masyarakat Melayu, 48 adalah bukan Melayu. Di sini naratif tidak boleh terlalu terikat dengan naratif
defensif UMNO PAS. Sebab itu di sini dan PAS pun tidak kuat di sini. Dia tidak. Sebab itu kita lihat kalau disemunyi dengan Cameron Highland, tumpuan kepada PAS. Tapi di sini adalah pengundi India kerana 27% itu mampu untuk mengubah beberapa kedudukan. Kerana bagi Dr. Sri Ram sendiri menyatakan bahawa jika mampu mendapat hampir 80% sokongan muka Melayu dan 3% masyarakat Melayu, beliau menyatakan beliau mampu menang. Bagi Tok Mat, beliau berpegang kepada 70 hingga 80% pengundi Melayu dan juga 30% bukan Melayu. Jadi di sini siapakah yang akan memperolehnya pada Sabtu ini? Jadi naratif Pakatan Harapan khususnya PKR yang membawa suara lebih moderate, suara kepelbagaian Malaysia dan sebab itu mereka tidak mengenepikan Dr. Sri Ram untuk terus bertanding di N27 Rantau. Kalau ikut trend, mereka boleh saja meletakkan calon Melayu untuk bertanding melawan Tok Mat, apatah lagi melawan ikon seperti Tok Mat. Adakah naratif ini boleh memenangkan calon PH di Rantau? Sebab itu kalau kita dengar kepada ceramah Datuk Syed Anwar Ibrahim, beliau tertumpu untuk mempertahankan pemilihan calon. Dalam 15-20 minit yang pertama, beliau tumpukan kenapakah beliau memilih Dr. Sri Ram. Seolah-olah telah bersifat defensif di situ untuk mempertahankan calon. Kerana tahu itu juga akan boleh menjadi liability ataupun aset. Kerana dirasakan bahawa pemilihan itu mendapat pelbagai tentangan. Ketua cabang di sini tidak setuju. Ketika awal lagi isterinya, kemudian kalau kita perhatikan daripada kepimpinan yang lain, JKK-nya juga tidak setuju. Jadi seolah-olah itu perlu diredakan. Jadi dinyatakan bahawa dipilih walaupun kalau kita lihat 2008-2013 calon PKR di sini adalah calon Melayu. Jadi saya rasa itu kalau kita masih berpusat kepada latar belakang etnik calon, maka sampai ke mana pun kita tidak akan berjaya melihat perubahan dari segi pola. Tapi dah masuk minggu kedua ini, adakah isu itu selesai? Mungkin sebahagian sudah menerima, mungkin sebahagian tidak. Kita masih tidak melihat koordinasi yang jelas di antara PKR Bersatu, DAP, Amanah. Itu tidak begitu ketara walaupun kita melihat calon mengikut ataupun ceramah-ceramahnya, calon ada di situ. Berbeza kalau kita lihat sebelum ini calon di tempat lain, ceramah tokoh besarnya di tempat lain, tapi kali ini dia bersepadu. Itu jelas berbeza. Bagi Barisan Nasional, mereka tidak perlu pertahankan calon kerana track recordnya sudah terbukti. Itu bezanya. Jadi di sini adakah akhirnya nanti pada hari Sabtu adakah calon lebih besar daripada parti atau parti lebih besar daripada calon dalam konteks kesederhanaan yang cuba dibawa oleh Pakatan Harapan? Ya, okey, penjagaan Prof. Dr. Siva untuk hari-hari terakhir ini, adakah bulat yang terakhir akan dilontarkan atau ditembak oleh kedua-dua pihak? Kerana kita tahu juga dua lagi calon bebas itu seolah-olah tenggelam dengan kekuatan jentera dan juga nama yang diberikan oleh PH dan juga Barisan Nasional. Ya, bagi saya calon bebas hanya memeriahkan proses pendemokrasian kita. Yang lebih besar di sini adalah pertemuan di antara calon Barisan Nasional dan calon PH, dan sudah pasti bagi PH mereka telah pun masuk ke Gear 4 dengan melakukan serangan bukan lagi pada isu ataupun track rekod pencapaian Tok Mat, tetapi naratifnya adalah kepada pembunuhan karakter ataupun bersifat peribadi. Bagi Tok Mat, beliau masih lagi berpegang kepada apa yang telah beliau lakukan sepanjang menjadi Menteri Besar. Malahan ada yang masih melihat beliau sebagai Menteri Besar. Pertembungan di sini adalah aura Tok Mat dengan apakah akan wujud naratif baru ke atas simpati ke atas calon PH. Okey, apapun berkemungkinan, tidak ada yang mustahil dalam demokrasi yang ataupun seperti mana yang kita amalkan di Malaysia, dan pastinya track record betul menjadi satu senjata yang ampuh. Seperti juga calon ataupun tokoh-tokoh lain yang mempertahankan kawasan masing-masing. Kita masih ingat lagi apa yang berlaku kepada Datuk Seri Muhammad Ali Rostam di Bukit Katil, apa yang berlaku di beberapa kawasan-kawasan kuat bagi penyandang-penyandangnya terdahulu, tetapi akhirnya mereka kalah juga, ataupun terus namanya itu akan mekar dengan jasa, dengan katakan budi yang ditaburkan sejak sekian lama di kawasan N27 Rantau ini. Terima kasih Prof. Dr. Siva, penganalisis politik kita dari Universiti Sains Malaysia. Dan itu saja untuk hari ini. Teruskan bersama saya Nazri Kahar dalam analisis Rantau Memilih.